Soalan nombor 3. Refer to the figure below. A cone has a circular base with radius r and the height of the cone is h. Given that the length AB is 3 centimeter, find the values of R and H. Okay, dia punya soalan, the values of R and H if the volume of the cone is to be maximum. Okay, step pertama. Step pertama, apa? Saya tak tulis dah. Saya tulis nombor 1 je. Apa yang awak akan diktat ni? Identify variable. Jadi apa variable yang kita nak ni sekarang ni? Yang kita nak test dia punya maksimum atau minimum. Dia nak suruh Maximum cari volume. volume juga. Tak variatif lah soalan ni. Nanti cari lain. Okay. So step kedua, kita akan buat apa? Equation. Okay, equation volume. Tapi sekarang ni volume bentuk apa? Cone. Volume bentuk cone. Macam mana volume cone? Kena tahu formula volume cone. Tadi 2 soalan tadi cuboid. Volume tu cuboid. Yang ni volume cone. Apa formula dia? 1/3 Pi radius square kali H. Tak. 1/3 pi r squared H. Okay. Step yang ketiga. Step yang ketiga. Kena buat apa patutnya? Differentiate. Tapi apa problemnya? Banyak pula dia punya variable. Apa variable yang dekat sini? R dengan H. R dengan H. Macam tadi juga. Case-nya serupa macam tadi. Dan ada 2 variable. Awak kena jadikan 1 variable je. Clue dia mesti ada maklumat lain yang diberi. Clue dia. Jadi soalan kita yang nombor 3 ni, apa maklumat yang lain yang dia bagi tu? Length. Length AB. Okey, length AB. Okey, betul. Okey, macam mana kita nak kaitkan length AB dengan huruf R dengan H ni? Apa yang kita boleh kaitkan dengan R dengan H? Nampak? Sebab kita nak mesti formula tu mesti ada huruf R dengan H. Sebab kita nak tinggalkan R ataupun H tu seorang-seorang. Jadi macam mana awak nak kaitkan AB tu dengan R dengan H? Segitiga. Ini mesti bersudut tepat. Kalau segitiga bersudut tepat, apa nama teorem dia? Pythagoras. Pythagoras theorem. Kena tahu. Teorem benda tu. Pythagoras theorem. Sebab kita nak kaitkan 3 tu dengan R dengan H. Okay. So apa Pythagoras theorem mengatakan? R squared kalau tambah dengan H squared sama dengan 3. 3, bukan. AB square. Bukan 3 sahaja. 3 apa? 3 square. 3 square. Dia punya hypotenuse dia. Kena ingat balik. R squared tambah H squared sama dengan 3 squared. So R squared tambah H squared sama dengan 9. Okey, macam tadi soalan saya juga. Tadi saya tanya apa? Saya tanya mana? Saya tanya mana lagi senang? Tinggal H ke tinggal X seorang-seorang? So pula macam ni. Mana lagi senang? Nak tinggalkan R ke nak tinggalkan H? H. Sebab apa pilih H?
Sebab dia tak ada square. Apa pula H tak ada square? Oh, tak. Kat sini ni, nak tinggalkan kat sini ni. Nak R sama dengan bla 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 ke H sama dengan bla bla bla? Serupa je kan? Sebab dua-duanya tu berkuasa 2 kan? Tapi saya pilih, kalau saya pilih tinggalkan R squared sorang-sorang. Sebab apa awak rasa saya pilih? Sebab dalam formula tu R square juga. Tak payahlah awak nak search kan. Nampak? Dalam formula ni dah R squared. Masuk je. Sedebuk. So benda tu pun awak kena fikir jugalah baik buruk dia nak pilih yang mana. Sebab pilih mana-mana pun sebenarnya tak ada masalah. Dua-dua boleh. Nak tinggalkan R pun boleh, nak tinggalkan H boleh. Tapi fikir benda yang boleh menyenangkan awak. So tak payah. Kalau tinggal H, nanti awak kena square kan. Kan ada cert. Nanti dia macam lagi ish kan. Jadi kita masukkan R squared terus. Okay, so V sama dengan 1/3 pi. H ni saya bawa ke depan lah, senang. Jadilah 9 minus H squared. Kita masukkan R squared tu. Okay, so yang ini maksudnya kena kembang lah macam ni. Sebab dia operasi tolak kat tengah tu. So dapat berapa tu? Kalau darab dengan 9, 3 pi H. Kalau darab dengan H squared, jadi apa? Baru expand je, darab apa? Yang ni dia masih V lagi tau. Belum differentiate ke apa. Kita baru tukarkan aja formula volume tu. Tolak 1/3 I. H cube. Alright. Okay. So sekarang ni nampak variable awak ada V dengan H je. Tak ada kacau dah dengan R. Okay. Baru boleh move on to the step 3. Apa step 3 kita? Differentiate. So differentiate kita dV over dx. dh. dh. So ingat. Okay, 3 pi H differentiate. 3 pi. 3 pi. Pi is a number tau. H tu yang variable. Dia macam 3x. Dapat 3 je. So 3 pi x dapat 3 pi. 3 pi H dapat 3 pi. Wow. Sebab variable kita adalah huruf H tu. 3 pi is a number. Okay, yang sebelah tu 1/3 pi H cube. Pi H square. Okay, 3 bawa ke. Okay, 3 hilang. Pi H squared. Dah. Lepas tu apa kita akan buat? When dV over dH equals to 0, 3 pi minus pi H squared equals to 0. Okay, so boleh bawakan ke sebelah. Positifkan dia 3 pi. Lepas tu? Boleh cancel ke? Boleh. Dia nombor. So pi kalau bawa ke bawah dia boleh cancel lah. So tinggallah H squared sama dengan 3. H sahaja sama dengan apa? Set 3. Mesti ada apa? Mesti ada apa? Tambah Plus tolak. minus. So dia boleh jadi H equals to set 3, H equals to negative set 3. Tapi, apa awak kena alert lagi? Sebab dia panjang, tak ada negatif. Dia sebenarnya kalau awak tak perasan ni, nanti awak verify pun, kan? Okay, kita katalah, saya tunjuk step keempat. Awak lupa nak reject yang tu. Step keempat apa? Apa step yang keempat? Cari second derivative. Okay, so apa second derivative kita? Sambung.
pi h. Salah. Negatif pi h. Negatif 2 tu bawa ke depan. Oh, negatif 2 pi h. Negatif 2 pi h. Okay. So awak pun masuk. When h equals to square root of 3, awak akan nampak, okay, d squared b over dx squared sama dengan negatif 2 pi darab dengan sek 3. So sini pun awak boleh nampak negatif number. Okay, awak boleh nampak negatif number. Okay, macam tadi kan saya katalah awak tak perasan nak reject. Awak tetap kena test juga. Okay. Nak test pun tak ada masalah. Awak masukkan negatif set 3. Tapi bila awak masuk negatif set 3, negatif darab negatif, dapatlah 2 pi set 3. So dia positif. Okay. Hukum second derivative mengatakan kalau negatif dia menunjukkan maksimum. Kalau positif dia menunjukkan minimum. So apa-apa hal yang inilah yang akan menang juga. Kan? Cuma kalau awak reject awal-awal, kalau awak perasan, awak reject dah awal-awal, awak hanya boleh jimat kat mana? So yang ni dah tak payah buat. Itu je beza dia. Faham? Okay. Faham? Kalau awak tak reject, awak akan test dua-dua nilai. Tapi tak ada masalah lah. Sebab nilai negatif tu mesti dia akan jadi menghasilkan minimum. Cuma dia tidak macam tak kena lah konsep dia sebab we are talking about the length. Length mesti positif. Okay. So maksudnya maksimum volume adalah apabila height dia set 3. Okay. Tapi dia tak nak nilai volume tu. Dia nak R dengan H. Dia nak R dengan H. Kalau macam soalan yang sebelum ni, dia nak maksimum volume tu. Dia nak nilai volume tu. Tapi sekarang ni dia nak R dengan H. Okay, itu boleh step yang kelima lah. Kita dah tahu dah H dia adalah set 3 cm. Macam mana nak dapatkan R? Mana nak masukkan R? Equation mana ni kita nak dapatkan R ni? Bila H tu sama dengan set 3. Yang nombor 2. Nombor 2. Mana ada R? Kita guna dekat Yang dekat Pythagoras tu. Sebut lagi sekali. Yang dekat Theorem tu. Elak nampak tak sebut. Sebut teorem. orang Melayu. Jalan selamat. Pythagoras theorem. Oh gitu. So kita masuk balik kat Pythagoras theorem. So R squared equals to 9 minus square root of 3 squared. R squared equals to 9 minus ni hilanglah 3. So dapat 6. R sama dengan apa juga? Mula-mula mesti R sama dengan apa? Every time square from the left kita nak bawa ke right, mesti wajib awak letak square root of 6. But since R tu mesti positif sebab dia length. Therefore R sama dengan square root of 6. So inilah duanya. Okay. Okay dah? Okay, Dah, boleh madam. kita pergi ke next subtopic. Rate of change. Dia ni lainlah daripada yang atas tu. Kadaran rate of change. Benda yang selalu kita jumpa dalam our daily life adalah dekat tepi jalan yang dia tulis ni.
Kalau yang ni apa yang awak rasa? Signboard apa? Speed limit. Speed limit. 60 tu menunjukkan apa? Apa unit dia? Kilometer per hour. Kilometer per hour. Itu rate of change lah. Okay, inilah rate of change. Kadaran. Maksudnya kadar setiap 1 jam dia awak pergi 60 kilometer je. Kan? Kalau 1 jam boleh pergi 2 kilometer, macam tu slow. Kalau 1 jam tu dia boleh sampai sejam dah sampai ke KL, katalah macam tu. Itu maksudnya speed dia mungkin dia tekan 140. Itu 140 km per hour. So benda tu semua adalah rate of change. Benda yang itu yang paling dekat dengan kita lah yang saya rasa. Ada lagi tak kadaran? Apa lagi yang ada? Tak ada contoh lain? Kadaran in our daily life? Kalau PM sama ke teman? RPM. Apa dia? Boleh juga. Kan? Per minute. Benda itu rate of change. Okay. So benda ni pun sama juga kalau ni. Kadang-kadang awak engineer, awak dikendaki kereta yang mana dia pergi laju tapi dia punya kadaran minyak consumption oil dia mesti kurang. Sikit je pakai minyak. Nak laju tapi nak pakai minyak kurang. Ada lagi tu. So benda tu awak akan buat calculation dulu. Baru kita bina kereta tu. So macam inilah guna dia rate of change. Okay, rate of change dan dy over dx untuk sekarang ni kan sebelum ni awak kenal dia sebagai kecerunan. Dy over dx ni sebagai kecerunan, semua tu sebagai untuk cari stationary number kan. Sekarang ni dia adalah rate of change of y with respect to t. Selalunya, tapi tak selalu gitu. Rate of change with respect to time kan, per hour, RPM, per minute. Maksudkan dia selalu per dengan time. Kalau dia tulis dq over dt, maksudnya the rate of change q with respect to time t. Selalunya t tu adalah untuk time. Okay. Kalau increase, maksudnya kadaran awak tu makin lama makin bertambah. Kereta tu makin laju, kan? Air makin bertambah. So, dia punya kadaran tu akan positif. Kalaulah kadaran tu makin slow down, kan? So, dia punya kadaran tu akan negatif. Nilai dia tu. Okay, dalam rate of change ni, kita akan jumpa ni. Chain rule. Kita akan jumpa chain rule. Chain rule ni awak boleh tengok chapter berapa chain rule ni. Awak boleh tengok chapter 2 balik. Dia ada macam mana yang dikatakan chain rule. Gas is escaping from a spherical balloon, bentuk sfera. Okay. Kena ingat sfera ni apa benda, volume sfera, area sfera. At the rate of 2 cm³ per minute. How fast the surface area shrinking when the radius is 12 meter. Okay. Yang ini step pertama saya, dan saya kata tadi saya suka yang berstep-step. Saya akan take out all information. Okay. Saya akan keluarkan semua information daripada bentuk word, saya tukar ke dalam matematikal. Okay, first sekali yang macam ni. Meter cube ni unit apa? Ini unit bagi apa? Kalau kuasa 3. Volume. Volume. Okay. Awak kena tahulah unit meter cube ni volume. Minit ni unit apa? Time.
times selalunya simbol dia T. So, kita nak tukarkan 2 meter cube ni dalam bentuk mathematical form, dia akan jadi dV over dt. Macam itulah kadaran perubahan volume terhadap massa. Sama dengan 2 meter cube per minit. Tapi awak kena tangkap pula ini. Bila perkataan escaping, maksudnya volume tu akan semakin bertambah ke semakin kurang dalam balon tu? Kurang. Semakin kurang. So bila dia semakin kurang, kita kena letak apa? Apa yang dia kata tadi? Kalau decrease is? Negatif. Negatif. So dia tak bagi tahu secara tersurat. Dia bagi secara halus saja. So you have put negative. Negative because dia escaping. Okay, volume tu semakin kurang. So awak kena letak negatif. 2 meter cube per minit maksudnya dia adalah kadaran dV over dt. So negatif 2 maksudnya kadaran tu semakin kurang. Lepas tu yang dia minta how fast the surface area shrinking. Surface area maksudnya dia nak dA per dt. So kadaran perubahan permukaan balon tu pula when R tu radius untuk sfera tu adalah 12 meter. Okey, tu saya punya pos maklumat lah. Okey, yang kedua kita akan create chain rule. Okey, create chain rule berdasarkan apa yang dia nak. Itulah kiranya. Kalau ikut bahasa saya lah. Dia nak dA over dt. Okay. Maksudnya kat sini, ni yang dia nak, yang dia suruh kita cari tu. So sini kotak ni, ini adalah yang dia dah bagi. Yang ini yang kita kena create. Okay. Macam ni. Maksudnya yang dah bagi apa? Apa yang dia dah bagi? Kadaran apa? dV over dt. Okay, darab. Awak rasa nak darab dengan kadaran apa supaya dia boleh dapat dA over dt? Awak ingat tak chain rule? Chain rule chapter 2, dia akan bagi U dalam sebutan X. Y dia akan bagi dalam sebutan U. Okay, bila ada U dengan X, dia akan differentiate du terhadap X. Itu dia huruf yang ada. Kalau Y dalam sebutan U, dia akan bagi, dia akan differentiate dy over du. Kan, dapat berapa-berapa. Tapi at the end, dia tetap nak dy over dx. So, kita akan create chain rule dy over du darab dengan apa? Ingat tak? du over dx. Kena ingat balik ni, UPS ni masuk. Ini chain rule. Ketua rantai. Nampak tak? Supaya du ni kalau cancel, yang tinggal dy over dx. So sekarang ni saya nak dA over dt. So apa yang awak akan reka kat sini? dV over dt. V over dt. Kalau darab, yang ni ada. Yang ni ada. Mana ada dA nya? So salah. Saya nak matikan dV. Maksudnya dekat bawah ni mesti dV. Supaya saya boleh cancel dV ni. A over Kat atas tu mesti apa? dA. dA. So dA over dV. So yang ni. Okay. So maksudnya dA over dV. Betul lah tu.
Okay, yang ketiga, dah gatal-gatal awak create, awak mestilah dapatkan apa yang di-create. Bolehlah di-create. Okay. So, awak kena carilah dA over dB ni. So, kita dapatkan formula area dulu. Maksudnya area untuk sfera. Sfera. Apa formula area untuk sfera? 4 pi radius square. Okay, 4 pi r squared. Tapi awak tengok kat sini yang ada variable A dengan variable R je. So A tak ada. Tak apalah. Kita pakai je apa yang ada. Kita differentiate dulu dA over dR. So dapat berapa? 8 pi r. 8 pi R. Okay. Formula volume pula untuk sfera. Apa formula volume untuk sfera? 4/3 pi r3. Pi r cube. 3 pi R cube. Okay. Yang ada variable sini B dengan R. Tak ada A juga dalam volume tu. Tak apalah. Kita differentiate lah dV over dR dulu. So dapat 4 pi R squared. Okay. Kita ada dA over dR, kita ada dV over dR. Saya nak dA over dV. Macam mana kita boleh gunakan ni semua ni? Macam mana kita boleh gunakan ni? Yang saya nak yang ini. Nak ni. dA over dV. dA over dV sama dengan, so maksudnya awak kena buat chain rule awak dulu sendiri untuk step ketiga. Kita ada dA over dR darab dengan apa? Darab dengan apa? dV over dr. dV over dR tak matilah dR tu. dr over dv. dR over dV. dR mesti ke atas. Supaya nampak tak boleh cancel dr tu, dapat dA over dV. Okay. So dA over dr 8 pi R. Okay, darab dengan yang awak ada ni dV over dr. Yang kita nak pakai kat sini dr over dV. So apa yang kita kena buat? Kita kena Differentiate. terbalikkan. Tak, terbalikkan. Nak dr tu naik ke atas, V tu naik ke bawah, dia jadi terbalik lah. So bila terbalik bawah ni per 1, maksudnya dia akan jadi 1/4 pi R squared. Kalau differentiate lagi sekali, dia akan jadi D squared R tu. Okay. So kita terbalikkan. Okay. Pi boleh hilang, R ke atas ni boleh hilang. 4 dengan 8, okay, jadi 2. Maksudnya dA over dV awak adalah 2 per R. Okay, so dapat dah. Sebab kita nak step yang ketiga ni dapat apa yang di-create. Create tu tadi dA over dV. Okay, step yang keempat. Last step. Dia 4 step je. Ganti balik dalam step 2. Maksudnya step 2 kita tadi dA over dt. Yang dia nak, kita dah ada dV over dt. So kita dah cari dA over dV. So dV over dt apa yang dia dah bagi? Berapa nilai dV over dt? -2 m cube per minute. Okay, ambil negatif 2 je. So dA over dV 2 per R. So dapat negatif 4 per R. Okay, R ni kena gantilah. Cuba tengok dalam info dia bagi R sama dengan apa? 12. When R equals to 12, kadar perubahan area terhadap masa adalah negatif 1/3. Kalau boleh dapatkan dia punya unit. Unit area apa kita nak letak? Macam mana area? Centimeter Kalau- square. Okay. Meter square.
Dia guna meter, so meter. Sebab dia area meter square. Unit time, dia bagi apa? Minit. 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 So daripada awal pakai minit, minit. So itulah kadaran dia. Bila gas tu keluar daripada belon, kan, dia belon tu makin lama makin kecut. So kadar perubahan area dia terhadap masa adalah -1/3 meter cube every minute. Itulah cara kira kadaran. Boleh? Mesti boleh punya. Okey, boleh lagi? 2 soalan. InsyaAllah. Boleh madam. Ini baru 1 soalan. Ada 3 soalan lagi. Awak nak soalan nombor berapa ni rasanya? Okey. Cuba try. Kita buat laju. So, bila laju ni awak kena fokus lah. Maksudnya bila saya tanya tu, boleh terus jawab. Water is running out of a conical funnel at the rate of 1 centimeter cube per second. If the radius of the base of the funnel is 4 centimeter and the height is 8 centimeter, find the rate at which the water level is dropping. Kan? So maksudnya air itu tirih. When it is 2 centimeter from the top. Okay, 2 centimeter from the top. Itu perkataan dia. Maksudnya, water level tu sebenarnya berapa sentimeter? 6. 6 sentimeter. 2 sentimeter tu bukan water level. 6 sentimeter baru water level. Okay. Okay, yang pertama, take out all the information. Tangkap yang ini ni. Ini adalah kadaran apa? Tengok unit dia. dV over DT. dt. 1 centimeter cube per second. Dia pakai unit sentimeter dengan unit second. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Sebab apa negatif? Running out of conical funnel. Tangkap ni. So, air tu, isi padu air tu semakin kurang. Sebab bocor. So, running out. Okay. If the radius of funnel is 40 cm, so dia dah bagi dah. Ini radius cone tu dengan height cone. Okay. Find the rate of which the water level find. So dia nak kadaran water level is dropping. Maksudnya dia nak kadaran perubahan height water level tu terhadap masa. When height water level tu adalah 6 cm. Okay, bila height water level tu 6 cm. Okay, so tu maklumat dia. Yang kedua, kita akan create chain rule. Okay, create chain rule sama juga. Yang dia nak sama dengan apa yang dah bagi, darab dengan yang awak akan create. So, yang dia nak sekarang ni dH over dt. Yang dia dah bagi adalah dV over dt. So, apa yang awak akan create? DH over DB. dH over dV. So, awak akan create yang ini. Okay. So, step yang ketiga, awak kena cari apa yang di-create. Maksudnya awak kena cari dH over dV ni. So, awak kena cari ni. Kena dapatkan apa yang di-create. Okay, sini kita ada height dengan volume. Okay, kita try dengan formula volume.
Apa formula volume bagi kon? Pi 1/3 pi r squared h. Okey, cantik dah. Kita nak di H dengan B, huruf H dengan huruf B. Memang kita ada B dengan huruf H, tapi ada pengacau kat sini. Apakah pengacau dia? ada 2 huruf. Sini kacau. Kita nak huruf B dengan H je. So yang ni kacau. So kena adjust dululah. Kena ganti dulu. Okay. Apa maklumat yang dia ada bagi? Apa yang kita tak pakai lagi kat sini? Apa yang dia bagi tu? Radius dengan height. Okay. So benda ni kalau kita bukakan dia kan, jadi segitiga ni, sini adalah 4 cm, sini adalah 8 cm. Ini untuk radius, ini untuk height kan. So air ni pun dia akan ikut samalah sebenarnya kadaran tu. Yang colour hijau ni air. Kita tak boleh pakai Pythagoras theorem. Sebab apa kita tak boleh pakai Pythagoras theorem? Sebab kita tak ada apa? Kita tidak ada hypotenuse. Kalau macam soalan tadi, dia bagi hypotenuse. 3 tu kan, AB tu kan. So tak apa, masalahnya sekarang ni kita tak ada hypotenuse. So tak boleh Pythagoras theorem. Macam mana kita nak relatekan dia? Kita akan pakai ratio. Satu lagi option kita adalah kita guna ratio. Ratio ni maksudnya kalau R dia sama dengan 4 cm, H tu sama dengan 8 cm. Kita adalah kita buat equation 1 dan equation 2. Kita boleh bahagikan 2 bahagi dengan equation 1. Maksudnya H over R sama dengan kita nak dalam sebutan apa ni? Oh, kita nak dalam sebutan H. So kita balikkan dia. Maksudnya equation pertama bahagi dengan equation kedua. So R bahagi dengan H sama dengan 4/8. So kalau R dia sorang-sorang, sebab R tu pengacau, sama dengan apa? Satu per 2 H. Inilah yang awak akan masuk dekat tempat yang kacau tu tadi. Ya. So volume awak adalah 1/3 pi H. R tu 1/2 H square. H tu saya bawakan ke depan. So kalau dikembangkan 1/2 ni kuasa 2 jadi 1/4 H square lah. So dia akan jadi volume sama dengan 1/12 pi H cube. Barulah ada dV dengan H. Baru kita boleh differentiate. Tapi yang ni awak kena differentiate dV over dH. So differentiate dV over dH, 3 bawa ke depan. Jadi berapa dV over dH? 1/4 pi H square ataupun pi H square per 4. Tapi sebenarnya yang kita nak adalah apa? Kita bukan nak dV over dH, kita nak apa? DH over DV. So dH over dV sama dengan 4 per, terbalikkanlah, H square. So dapat apa yang kita nak tu. Apa yang kita create. Kita masih dapatkan apa benda yang kita create untuk step ketiga ni. Okay. Dah dapat apa yang kita create, baru kita boleh masuk step yang keempat. Step keempat, ganti balik. Okay. Ganti balik semua dalam step yang kedua. So, step kita yang kedua tadi, dH over dt
sama dengan dV over dt darab dengan dH over dV. So dV over dt yang dia dah bagi tu negatif 1 darab dengan 4 per pi h squared. So negatif 4 per pi h squared. H yang ini kita akan ganti dengan apa? Tengok info dekat step 1. Dia bagi H sama dengan apa? 6. 6. So dH over dt sama dengan negatif 4 per pi 6 squared. 6 squared jadi 36. So negatif 1 per 9 pi. Apa unit dia? Kalau rajin, unit height. Kita akan pakai apa unit height? Sentimeter Sentimeter per unit masa second. 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 Nak pakai sentimeter cube ke biar macam tu lah. Sebab height tu dia just length. Jadi length dia just sentimeter je lah, panjang. Oh, okay. Unit panjang. Kalau square, unit area. Kalau cube, unit untuk volume. Tapi dia menggunakan sentimeter. Sentimeter square, sentimeter cube, meter square, meter cube. Sekarang ni height. So sentimeter sahaja. Okay, salin cepat. Saya buat nombor 3 satu je lagi. Nombor 4 nanti saya bagi jawapan. Okay, sebab nombor 3 ni dia ada serupa je, step sama tapi dia ada quotient rule. Saya tunjuk je lah. Okay, boleh? Boleh. Dah, screenshot je dulu. Semua dah screenshot. Dah, madam. Okay, nombor 1. Nombor 3. Given 1 over U plus 1 over V equals to 1 over F. Find if with F as a constant. If F equals to 10 cm, so dia dah constant dah. Okay. U decreases with the rate of 2 cm per second. Find the rate of change of V when U equals to 40. Kalau awak tahu yang ini, awak ingat tak masa belajar? Belajar tak belajar? Ini adalah formula apa? Ini adalah formula Cantor. Belajar tak masa fizik? Ambil fizik tak? U dengan V ni jarak. Tahu? Kalau jarak Cantor tu dengan objek. Ni adalah formula Cantor. Saja saya bagi tahulah. F ni dia memang constant. So tetap. Bila tetap, kita boleh gantikan siap-siap. Sebab dia tetap, dia tak bertukar-tukar, kita gantikan 1 over 10. Okay. So step pertama, sama juga. Take out all the information. So dia bagi U decreases with the rate of 2 cm per second. Itu maksudnya kadar perubahan jarak U terhadap dengan masa. So 2 cm per second. Decreases maksudnya negatif. Okay, ada perkataan decrease. So negatif. Kena tangkap. So dia minta cari find rate of change of dV. So dia suruh cari kadar perubahan jarak V tu pula terhadap masa when U equals to 40 cm. Nampak tak? U dengan V tu adalah jarak. So unit dia adalah sentimeter. Okay, itu step yang nombor 1, maklumat dia. Okay, step yang kedua, kita akan create chain rule. Maksudnya yang dia nak adalah dV over dt. Yang dia dah bagi du over dt. So apa benda yang kita akan reka? Nak dapatkan dV over dt? dv over du. dV over du. So awak kena dapatkan yang ni. So yang ni yang kita create. Okay. So step yang ketiga, kita akan dapatkan apa yang di create tu. Maksudnya kita kena cari dV over du.
kita ada equation Cantor tu sendiri tadi. So equation Cantor tu adalah 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per 10. Kita ada dah equation Cantor. Dia dah memang cantik dah. Dia memang ada U dengan V dalam equation yang sama. Cuma sekarang ni awak kena susun balik supaya V sebagai subjek. Maksudnya kita nak V sama dengan bla 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 bla. Baru senang kita nak differentiate. Kan? Okay. Untuk yang ini kita memang kena guna segala yang matematik punya hukum je lah. Bawakan ke sebelah. Lepas tu samakan pembawah, cross product. Kan? Kita samakan pembawah. So jadi U tolak 10 per dengan 10 U. So yang ni 1 per B. Tapi saya nak V. So V sama dengan apa? Macam mana kita nak dapatkan V? Kita akan terbalikkan 10 U per dengan U tolak 10. Tu V. Lepas tu baru awak boleh differentiate dV over du. Masalahnya yang ini kita kena pakai apa? Bila dia ada per ni. Kena pakai quotient rule. Situlah je maksudnya benda ni. Dia boleh uji balik awak punya yang kita belajar untuk chapter 3 tu. Quotient rule ke, power rule ke, product rule ke. Dia boleh tanya balik. Okay. So yang atas ni saya tak guna U dengan V lah. Saya guna A dengan B. Saya takut awak confuse sebab kat sini kita dah ada huruf U dengan huruf B lah. So A kita 10 U, B kita U tolak 10. Maksudnya A prime kita adalah 10, B prime kita sebab differentiate U lah 1. Okay. Masuk dalam formula. Macam mana formula quotient rule? B tu dulu. A prime minus A B prime over B squared. Ingat, dia mesti start dengan yang bawah dulu. Masuklah. So B kita U tolak 10 darab dengan 10 tolak 10 U darab dengan 1 per dengan U tolak 10 kuasa 2. Okay. Kita kemaskan dia. Atas tu kita kembangkan. Dapat 10 U tolak 100 tolak 10 U. Per dengan bawah tu tak payah kembangkan lagi. 10 U tolak 10 U. Maka tinggallah negatif 100 over U tolak 10 kuasa 2. So ini dV over dU. Yang kita nak cari tu. Kan kita kena cari apa yang kita create. So kita dah dapat dah. Okay. So, step yang terakhir sebab awak dah settle dah, awak dah dapat dah apa benda yang awak create, kita masuk balik dalam step yang kedua. dV over dt sama dengan du over dt darab dengan dv over dt. du over dt negatif 2 darab dengan dv over du negatif 100 per dengan u tolak 10 kuasa 2. So, tapi kat sini ada lagi variable u. Kita nak ganti dengan apa? 40 cm. 40. So, dV over dt sama dengan 200 per dengan 40 tolak 10 kuasa 2. Dapatlah kita 2 per 9. V tu jarak. So, V tu unit dia adalah sentimeter per second. Kalau awak ingat kanta, kan, U tu bila U semakin kurang jarak dia, jarak V semakin bertambah. Itu sebabnya jarak V ni positif, kadar V tu positif tapi kadar U tu negatif. Boleh kalau rasa nak tengok balik formula kanta ni ada dalam fizik. Ikut kata saya tak tahu lah kok sini just sudah tukar. Okey, nombor 4 saya bagi jawapan, awak boleh try. Sama je. Ini jawapan dia. Meter per minit. Okay. Dia nak cari dH over dt.
water level. Okay, that's all for today. Thank you, class.